Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam Bual Bicara Wadah Sihat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Pada hari ini kita datang ke tetamu khas kita yang tidak asing lagi dari Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Rodi. Mungkin doktor boleh terangkan atau bagi pengenalan sedikit kepada audien kita berkenal dengan doktor sendiri. Terima kasih. Silakan. Selamat sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Dr. Rodi daripada Sektor TB Kusta Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Buat masa ini saya sebagai Ketua Sektor dan tahun ini genap 20 tahun berkhidmat untuk Jabatan Kesihatan. Wah, sudah 20 tahun dah, doktor. Okey. Pada hari ini kita akan bercakap tentang penyakit TB ya, doktor. Penyakit TB. Sempena sambutan Hari TB Sedunia. Ya. Mungkin doktor secara intro aja lah boleh terangkan apa itu penyakit TB sebenarnya, tentang penyakit TB. Boleh. Terima kasih. Hari TB Sedunia pada lazimnya disambut pada setiap 24 Mac setiap tahun, dan 24 Mac ini adalah sebenarnya untuk memperingati hari bulan yang mana kita punya saintis purba kita lah, saintis purba bernama Dr. Robert Koch yang telah menemui kuman yang menyebabkan penyakit TB. Jadi kuman ini sebenarnya adalah dinamakan Mycobacterium tuberculosis. Jadi sehingga 120 tahun yang lalu kita tidak tahu apa yang menyebabkan penyakit TB ini. Baru selepas Dr. Robert Koch ini menemui kuman TB, baru kita tahu bahawa TB ini sebenarnya disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Oh. Selepas 100 lebih tahun baru kita tahulah, doktor. Tidak, dalam 120 tahun ini baru kita tahu. Ya, oleh itu kita menyambut Hari TB Sedunia pada 24 hari bulan Mac setiap tahun di bawah WHO. Okey, doktor. Mandangan TB ini diwar-warkan sebagai satu penyakit yang berbahaya. So, apakah mungkin audien kita mahu tahu apakah simptom atau gejala TB ni yang boleh kita beritahu diorang supaya diorang tahu, oh, saya ni kena penyakit TB. Boleh. TB ini sebenarnya adalah satu jenis penyakit berjangkit, okay? Dan dia berjangkit melalui airborne ataupun daripada udara. Ya, dan di mana kuman ini bila kita bercakap dia akan mengikut kita punya tempias lah kan. Dia akan ikut sama kita ke tempias, sama ada apabila kita bercakap ataupun kita menyanyi ataupun kita batuk dan bersin, di mana kuman itu akan terdapat di dalam titisan-titisan air liur dan akan menjangkiti seseorang yang lain. Jadi apabila seseorang itu sudah kena dimasuki kuman TB ini, dia tidak terus akan menyebabkan penyakit TB aktif, tetapi mungkin dia akan pendam dahulu di dalam seseorang itu, dan dalam tempoh yang mana seseorang itu mungkin daya ketahanan badan dia rendah, sama ada seseorang itu dalam usia yang tua ataupun kanak-kanak, ataupun ada kekurangan daya tahan melawan penyakit seperti penyakit HIV, ataupun apabila seseorang itu mempunyai diabetes yang tidak dikawal, maka TB itu akan menjadi aktif. Apabila TB itu menjadi aktif, lazimnya dia pertama akan menyerang dulu di bahagian paru-paru dan menyebabkan seseorang itu ada gejala seperti batuk, ada kekurangan berat badan, ada demam, dan sebagainya. Ini adalah simptom-simptom yang lebih biasa kita lihat. Batuk, demam, dan juga kekurangan berat badan. Okay. Lazimnya seseorang yang mendapat jangkitan TB aktif adalah mempunyai gejala-gejala seperti yang utama adalah batuk yang berpanjangan lebih daripada 2 minggu. Seseorang itu mungkin mengalami berat badan, berkurangan berat badan, dan seseorang itu mungkin akan berpeluh pada waktu malam, okay, dan rasa demam. Selain daripada itu, contohnya mungkin hilang selera makan, batuk berdarah. Ini adalah gejala-gejala yang kurang lazim, ya. Yang lazim adalah seperti kurang berat badan,
batuk dan juga demam. Ini adalah gejala yang lazim. Okey doktor. Doktor ada mention tadi pasal dia tersebar penyakit melalui airborne udara. Ya. And then doktor ada mention dengan kita dia adalah jika dia sebar melalui batuk, bersin dan sebagainya. So macam mana kalau sekarang tiba-tiba orang tu batuk atau bersin, biasanya kebanyakan orang kita, dia kalau batuk atau bersin dia akan tutup pakai tangan. And then, adakah itu boleh menjangkitkan kalau saya salam dengan doktor, saya baru bersin, saya sakit TB, saya boleh menjangkitkan doktor tu melalui bersalam atau macam mana? Okey. Kuman TB ini tidak berjangkit melalui sentuhan. Ya. Jadi daripada kuman itu jika terdapat di bahagian tangan ataupun berkongsi alat makanan, alat minuman, berkongsi alat kebersihan diri, dia tidak akan menjangkitkan kuman secara sentuhan. Oh, okey. So, kalau macam tu, macam mana pula faktor risiko penyakit TB ni ke? Macam mana? Apa faktor risiko penyakit TB ni? Okay. So TB ini sebenarnya boleh menjangkiti sesiapa saja pun. Dan lagipun kalau seseorang itu berada di Malaysia, oleh kerana kita punya incidence rate adalah agak tinggi, moderate to moderate high, kita punya kadar insiden di Malaysia ini. Kemungkinan kita telah terjangkit pun penyakit kuman TB ini tanpa kita sedari. Okey. Ya, dan ada kajian yang menyatakan bahawa kemungkinan besar 30% daripada penduduk di dunia adalah terjangkit dengan penyakit dengan jangkitan TB. Okey, bukan penyakit TB tetapi jangkitan kuman TB ada sudah di dalam tubuh badan kita, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang mempunyai prevalence yang tinggi. Tapi apa yang membuatkan seseorang itu lebih cenderung untuk mendapat penyakit TB aktif adalah sekiranya terdapat situasi di mana daya ketahanan badan melawan penyakit seseorang itu menjadi rendah. Okay, satu daripada contohnya adalah seseorang yang mempunyai penyakit diabetes mellitus yang tidak terkawal, seseorang itu mungkin mempunyai jangkitan HIV, ataupun kalaupun tidak ada penyakit tetapi oleh kerana daya tahan badan melawan penyakit itu sama ada seorang kanak-kanak itu memang generally lagi rendah, ataupun seseorang yang warga emas dia akan lebih rendah daripada population yang biasa, dan di kalangan mereka yang lebih mempunyai risiko yang lebih tinggi adalah mereka yang mempunyai kontak yang rapat dengan seseorang yang diketahui mempunyai penyakit TB aktif. Okay. So maknanya TB ni boleh, macam mana pula kita mau diagnose tu, mau uji tu sama ada dia kena TB atau tidak? Okay. Untuk membuat diagnosa penyakit TB ini, yang gold standard dia adalah menggunakan calitan kahak. Okay? Dan kita boleh lihat melalui mikroskop, kita akan nampak kuman TB itu boleh dilihat, ataupun apabila kita cuba untuk kulturkan kuman TB itu melalui sampel di kahak, dia akan tumbuh dan kita boleh dapatkan itu sebagai bukti. Itu adalah gold standard. Selain daripada itu, apa yang kita boleh buat adalah menggunakan sinaran X-ray. Okay? Sinaran X-ray ini kadang-kadang dia boleh memberikan suatu impression bahawa seseorang itu mempunyai TB walaupun tidak ada kesan yang kita tidak ada kuman yang dapat kita jumpai di dalam kahak, sebab mungkin cara seseorang itu memberikan kahak ataupun cara kita membuat sampling ataupun proses kepada sampel itu kadang-kadang membuatkan kita tidak dapat jumpa kuman itu, tetapi bila kita tengok di X-ray dia akan ada high possibility bahawa seseorang ini mungkin mengidap penyakit TB. Ya, selain daripada itu, ada juga ujian darah yang boleh membuatkan kita mengesan sesuatu bahan di dalam badan, di dalam darah kita ini memberikan kita clue bahawa kita mungkin mempunyai jangkitan TB. Ya, sama ada TB yang aktif ataupun kita pernah mendapat jangkitan TB sebelum ini, ataupun kita mempunyai jangkitan TB yang latent buat masa ini. So yang paling bagus adalah X-ray. Okay, yang paling bagus adalah X-ray. Tetapi yang muktamad adalah kita punya sampel kahak kita. Sebelum saya lupa, mungkin ada soalan yang sebelum ni. Saya tanya doktor, mungkin doktor sebut tadi di intro bahawa
TB ni dia diumpamakan macam dia makan paru-paru. Sama ada TB ni hanya kepada paru-paru ataupun bahagian badan yang lain boleh kena penyakit TB? Sebenarnya tidak. Kuman TB ini sebenarnya boleh memberi kesan negatif kepada semua anggota badan kita. Semua organ yang ada di dalam badan kita ni boleh kita kena TB. Sama ada di kulit ke, di tulang ke, di buah pinggang ke, di mata pun boleh, ya. Tetapi cara kemasukan kuman TB itu ke dalam badan kita primarily adalah melalui udara. Jadi dia akan hinggap dulu di paru-paru. Jadi majoriti majoriti penyakit TB ini akan memberi kesan kepada paru-paru dahulu, ya. Okey, manakala TB ini dikatakan sangat bahaya dan boleh membawa maut, so mesti ada rawatan yang Kementerian Kesihatan Malaysia sedang jalankan sekarang. Mungkin di tempat kita di JKNS ni, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, apa rawatan-rawatan yang kita sediakan untuk pesakit TB? Okey. Penyakit TB ini sebenarnya boleh dirawat. Ini mungkin satu maklumat yang sangat penting kita mau sampaikan kepada masyarakat, ya, yang mana buat masa ini ada beberapa kelompok lah, atau beberapa kelompok masyarakat yang lebih percaya kepada mungkin rawatan secara tradisional, yang mana tetapi kita memang ada menyediakan rawatan yang jika diikut dia punya aturan makan dan juga tempoh yang kita tetapkan itu, kebanyakannya boleh dirawat dengan sempurna. Ya, jadi boleh disembuhkan. Penyakit TB ini boleh disembuhkan. Rawatannya adalah menggunakan rawatan antibiotik, ubat makan untuk majoriti penyakit TB yang simple, yang tidak complicated. Tempoh rawatan adalah selama 6 bulan. Mungkin ini yang menjadikan seseorang itu rasa untuk ikut rawatan selama 6 bulan ini memang masa yang panjang, dan kebanyakan mereka yang tercicir daripada rawatan adalah mereka yang terasa selepas 2 bulan dia rasa macam okey sudah, dia tidak lagi mau makan ubat. Ini bahaya. Oleh kerana kuman itu perlukan tempoh 6 bulan untuk dia dimatikan secara keseluruhan. Ya, kalau 2 bulan dia tidak cukup sebab dia mungkin akan datang balik. Ya. Okay, so mesej yang kita dapat di sini adalah berkaitan dengan TB, sekurang-kurangnya rawatan kena follow selama 6 bulan. Okay, dan info yang doktor kongsikan tadi adalah berkaitan dengan TB boleh disembuhkan sekiranya kita ikut rawatan. Okay, dan doktor ada mention tadi berkaitan dengan TB pendam. Dia pendam dalam badan kita. Mungkin doktor boleh terangkan apa itu TB dan TB pendam, apa beza TB ni aktif dengan TB pendam ni? Okay. TB aktif adalah apa yang kita sebut tadi, di mana kuman itu telah mula menjadi aktif dan memberikan kesan kepada sama ada paru-paru kita ataupun organ-organ lain di dalam badan kita. Dia sudah mula untuk menyebabkan penyakit, ya. Tetapi TB pendam ini adalah satu situasi di mana seseorang itu telah mendapat jangkitan TB, tetapi TB itu hanya duduk diam di dalam badan kita, ya, dan dia tidak buat apa-apa, dia tidak memberikan kesan, tidak memberikan simptom, dan dia tidak juga mati, begitu kan? Dia akan duduk saja dalam badan kita. Maksudnya berbahaya ke tidak? Kalau dia tidak menjadi aktif, dia tidak memberikan apa-apa kemudaratan, tetapi dalam kajian, dalam lingkungan 5 hingga 15% daripada mereka yang telah mendapat jangkitan TB pendam ini boleh menjadi TB aktif. Ya, oleh itu ada keperluan untuk kita buat diagnosis kepada mereka yang berkemungkinan mengalami TB pendam dan berikan rawatan. Ya, jadi supaya TB yang pendam ini tidak menjadi TB aktif. Okay, so dari segi perbezaan tu lebih sama ke macam mana? TB pendam, TB aktif kan? Tidak. So TB pendam adalah TB yang kuman itu hanya duduk di dalam badan kita dan tidak memberikan kesan. Ya, tetapi TB aktif adalah TB yang memberikan simptom-simptom itu seperti batuk, gejala demam, dan juga apabila ada lesion, ya, ada lesion di dalam paru-paru, yang ini adalah kesan daripada TB itu telah menjadi aktif. Okay, kita sebelum sampai ke penghujung doktor, mungkin kita bagi peluang doktor untuk bagi kesimpulan ataupun info penting pada penonton kita apa berkaitan kepentingan berkaitan kesedaran penyakit TB ni lah. So mungkin doktor boleh
bagi mesej penting kepada pendengar kita. Terima kasih. So dalam beberapa tahun ini, selepas kita buat perbincangan dengan masyarakat dan juga dengan even kaki tangan kesihatan sendiri, ya, banyak yang tidak sedar bahawa TB ini masih relevan di dalam masyarakat kita pada hari ini, ya. Dan untuk negeri Sabah, kita mendaftarkan lebih kurang 5,000 dalam 5,000 kira-kira lah, ya, kita punya kes dalam setahun, dan kita adalah penyumbang, kalau bukan nombor 1, nombor 2 penyumbang kes terbanyak untuk Malaysia. Biasanya rata-rata kita menyumbangkan lebih kurang 20% daripada keseluruhan jumlah kes yang didaftarkan di Malaysia, ya. 5,000 kita pada tahun lalu, 25,000 lebih untuk Malaysia pada tahun lalu 2022, ya. Dan oleh itu TB ini masih relevan, masih perlu dikawal dan ditangani. Dan untuk seseorang, untuk seseorang yang mengalami gejala, ya, seperti yang disebut tadi, sama ada batuk, kurang berat badan, demam, untuk kita di Sabah, biasanya kita mau katakan ini adalah TB until proven otherwise, kerana kita punya prevalence adalah agak tinggi. Ya, jadi untuk seseorang yang batuknya tidak pandai bagus, silakan untuk tampil ke klinik-klinik yang berhampiran untuk menjalani ujian untuk penyakit TB, ya, sama ada melalui ujian kahak ataupun membuatkan ujian X-ray, di mana kalau kita ada akses kepada X-ray, yang itu adalah lebih baik. Okay, Doktor. Terima kasih atas perkongsian. Nampaknya para penonton, kita telah sampai di penghujung rancangan kita pada kali ini. Terima kasih atas info yang diberikan oleh Dr. Rodi, Ketua Sektor TB Kusta Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Semoga semua info-info yang berguna tadi memberi manfaat kepada semua. Dan ingat para penonton, para pendengar semua sekalian, bahawa seperti yang dimaklumkan tadi, penyakit TB boleh dirawat dan boleh disembuhkan. Jadi kepada para pesakit atau kepada anda di luar sana, jangan risau kalau ada tanda-tanda tu, sila pergi segera mendapatkan pemeriksaan atau rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran supaya tidak menjangkitkan, memudaratkan orang yang sayang ataupun diri kita sendiri. Okay? So, semoga info-info ini memberi manfaat kepada kita semua dan sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.